Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Ambo tak ingat tulis muka surat. Baru ni sekat mana? Ni muka surat berapa? 44 ni. Bid'ah pula dah. Di antara sebab yang disebut kita bincang baru ni, di antara sebab yang perawi itu ditolak ialah dia melakukan perkara bid'ah. Ambo rasa panjang lebar dah kita bincang baru ni dan kita kenal dah gapo dia bid'ah. Sebab bid'ah ni cuba kita bezakan dengan maksiat. Maksiat lain, bid'ah lain. Sebab bid'ah ni ialah rupa ibadat. Rupa ibadat tapi tidak diakui oleh sunnah. Semayang juga tapi semayang yang tidak diakui oleh sunnah. Zikir, selawat, semuanya rupa ibadat tapi tidak diterima oleh sunnah. Itu baru panggil bid'ah. Dia kata bid'ah pula terbahagi kepada dua. Pertama, betul muka surat 44 dah. Sudah, ada jumpa dah. Pertama, bid'ah yang boleh membawa kufur, dan kedua, bid'ah yang boleh membawa kepada fasik sahaja. Itulah sebab tu kita kena pandai penting juga perkara bid'ah ni, sebab kadang-kadang bid'ah ni boleh membawa kufur, kadang-kadang dia boleh membawa fasik. Okey. Cuba kita tengok satu contoh sini. Hamba tak tahulah dia bergantung kepada akidah dia. Dia satu benda ibadat kita tengok tapi tidak diakui oleh sunnah. Contohnya dah. Contoh bid'ah. Zikir juga Allah panggil. Sikit sudah lah, itu contoh dah. Indonesia merasa dia pelik-pelik Indonesia. Dia gini je. Dari agama kita ni kan, kalau kita napuk bodoh tu kan, acen dah tu tidak sunnah dah. Dia pelik napuk bodoh kan. Zikir kalau dalam agama kita hak Nabi ajar, zikir molek. Kita zikir kita tak kacau kan, tidak derah. Untuk peribadi lah. Kalau nampak pelik tu, walaupun kita tak tanya, kita tidak mendalami, kita sebagai orang panggil muqallid, orang awam ni kita taklid. Tapi kalau tengok benda pelik tu, break dulu. Nanti tanya orang tu. Dan panduan kita, sebelum kita dapat jawapan, kalau nampak bodoh tu, dia bukan agama selalu. Macam ayuh pain tu kan, air basuh kaki dia pun minum dah. Tu pelik tu. Kita tengok tu tak betul selalu. Sebab agama kita ni agama cerdik. Dia selari dengan orang panggil daya intelektual akal. Kalau jenis memandulkan akal, merendahkan martabat kemanusiaan gapo dah pelik ni kan. Itu bukan agama tu. Situ dulu dah. Kita ambil panduan situ. Baik. Sekiranya perawi tersebut mengamalkan bid'ah yang boleh membawa kufur, maka riwayatnya dengan sendiri tertolak. Tetapi sekiranya bid'ah yang diamalkan hanya membawa kepada fasik, maka riwayatnya boleh diterima dengan dua syarat. Iaitu dia tidak menyeru kepada bid'ahnya. Jadi dia boleh asingkan di antara hadis yang dia bawa, yang dia riwayat dengan amalan dia. Tapi kalau dia buat mari hadis untuk menyokong perbuatan bid'ah dia, itu ditolak. Dan hadis tersebut tidak menyokong bid'ahnya. Hak tak ada kena-mengena, dia masih diterima lagi. Itu bahagian bid'ah. Okey. Yang ketujuh ditolak juga ialah hafalan yang buruk. Dia panggil tidak dhabit.
Dia ada dua tu. Dia pertamanya adil, dhabit. Okay. Adil ni dari segi sifat peribadi dia, amanah apa semua, cakap benar apa semua kan. Dhabit ni ialah ketajaman akal dia. Jadi kalau orang ni hafalan dia buruk, maka menyebabkan hadis riwayat dia tu ditolak. Tak boleh jadi sahih. Walaupun dia tu orang yang amanah. Sebab apa kita bimbang takut dia dengar lain, kita ingat dia sebut benda lain. Maksud hafalan yang buruk, setahu mana nah hafalan buruk ni? Iaitu hafalan seseorang itu lebih banyak kesilapan daripada ketepatan. Banyak silap. Tidaklah kata, jadi kalau hafalan dia tu kurang, tapi tidaklah buruk sangat. Kurang daya hafalan tu masih boleh diterima, tapi mungkin dia duduk di hadis hasan, tak sampai kepada sahih. Sekiranya hafalan buruk perawi itu bermula sejak kecil, maka riwayatnya tertolak. Sebab kalau dia tu hafalan buruk dia sejak kecil lagi, tak ada masa hadis tu akan dia ingat. Kalau dia tu tua baru hafalan dia buruk, mungkin ketika muda mula hafalan dia molek, hadis yang diriwayat ketika muda tu boleh ambil lah. Nampak di situ tak? Tetapi jika ia berlaku setelah usianya lanjut, seperti kita lah ni dah, dia tua-tua kat ambo duk tengok ambo sendiri lah. Dami dulu kat mudah benar nak apa suruh. Lah ni payah lah. Dia tua lagi ni. Siapa? Kita budak mula sebentar lah. Kita nak ingat, ambo ingat kali suruh-suruh apa jami muda mula. Mujulah gisal apa jami muda mula. Tua ni payah lah nak apa. Jadi dia kata kalau sekiranya setelah usianya lanjut atau kerana hilang penglihatan atau hilang kitab yang menjadi pegangan hafalannya, maka ia dinamakan mukhtalat, campur gaul. Dan riwayatnya bergantung kepada keadaan. Tetapi sekiranya ia berlaku selepas ikhtilat, maka riwayatnya tertolak. Kalau dia riwayat setelah dia tu cacat dah, dia hilang kitab, dia hilang daya ingatan dia pun lemah dah, dia riwayat ketika tu ditolak. Tapi kalau dia riwayat sebelum dia lanjut usia, boleh diterima. Sementara riwayat yang tidak jelas sama ada selepas atau sebelum ikhtilat, maka riwayatnya hendaklah dikaji terlebih dahulu. Kalau kita duk muskil tak tahu, dia ni riwayat hadis belum dia nyayuk ke lepas nyayuk. Contohlah kata nyayuk ada. Jadi kalau kita duk main dilema lagu tu, maka kita kena kaji dulu hadis riwayat dia. Habis kat tu lah. Itulah dia hadis yang sebab dia ditolak. Jadi kita tengok sini kan, nak boleh ke satu hadis tu teliti benar ulama-ulama hadis lah. Dia saring, dia tapih, nak boleh ke jadi sehingga Imam Tirmizi misalnya dia kata hadis ni hasan, hadis ni sahih. Nak boleh ke dia kata hasan sahih tu, dia terpaksa melalui macam-macam cara. Habislah itu dah. Di antara hadis yang diterima dia panggil makbul, dan hadis yang ditolak dia panggil mardud. Ada celah dia tu. Dia panggil hadis mustarak. Mustarak ni duduk tengah. Tolak pun nak tolak berasa tak boleh tolak, nak terima tak boleh terima. Jadi tengah-tengah ya dah. Tengah ni dia panggil mustarak. Perkataan mustarak ni syarikat lah. Istirak, bersyarikat, sama ada nak tolak ataupun nak terima. Huraian dia nombor 1 di selain hadis makbul dan mardud, terdapat beberapa jenis hadis yang mustarak. Apa makna mustarak? Iaitu berkongsi antara makbul dan mardud. Ingat lagi tak makbul? Makbul diterima, mardud ditolak. Dua hadis makbul kan? Iaitu hadis sahih dengan hadis hasan. Hadis mardud ni ialah hadis dhaif dengan hadis maudhu'. Ingat dah dua tu. Secara kasar. Hak dhaif ni hak kita duk bincang banyak-banyak nama hadis tu dhaif lah tu. Nampak tak? Hadis makbul tak banyak perbincangan dia. Sahih hasan. Mardud, dhaif, maudhu'. Maudhu' pun tak banyak cerita. Dhaif ni hak berpuluh-puluh nama dah. Hak kita bincang baru ni dah. Jadi kita fahamlah
Rupa-rupanya nama banyak hadis tu sebenarnya hak dhaif banyak. Sebab satu penyakit satu nama. Satu sebab yang dia jadi dhaif tu sebab gapo? Baik sebab ni winamoga ni, sebab ni winamoga ni. Kalau sahih tak payah winamo lah, sahih timulah. Okey. Jadi kalau nama buat sini makbul, mardu, mustarak tu duduk tengah. Mustarak dipanggil. Hadis ini tidak semestinya diterima dan tidak semestinya ditolak. Sebaliknya ia mempunyai dua kemungkinan, iaitu sama ada diterima atau ditolak. Hadis-hadis tersebut seperti berikut. Mustarak, ambo sini banyak juga ni dia. Yang pertama dia panggil hadis kursi. Kebetulan hadis kursi ni duduk jadi mustarak dia. Bukan kerana dia tu kursi, kita akan bincang apa hadis kursi dah. Satu lagi dia panggil hadis marfu'. Kemudian nama dia hadis mauquf. Yang keempat hadis maqtu'. Yang kelima hadis musnad muttasil dan ziyadatus thiqah. Dan yang ke-6 hadis i'tibar mutabi' dan syahid. Ada ni sebenarnya yang mustarak. Okey, kita tengok satu-satu dah. Mula-mula kita tengok hadis kursi ni. Hadis kursi ni dari segi nama dia ialah hadis kursi, ialah hadis yang diriwayatkan firman daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan dilafazkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pika awal dulu hamba dah buat apa ni, telah bui dah perbezaan di antara Al-Quran, hadis kursi dengan hadis nabawi. Ingat lagi tak? Al-Quran kalam Allah dan lafaz pun daripada Allah. Daripada al-wahyu, daripada Allah, lafaz pun. Bukan Nabi kita rekod. Kita dah baca wadduha wal-laili idza. Semua tu ialah lafaz daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kita tak pindah pun. Baik. Firman Allah juga Nabi ambil maksud. Nabi ambil maksud, dia guna lafaz dia. Boleh beza tak? Ini dia panggil hadis kursi. Boleh sekali lagi dah. Al-Quran kalam Allah, lafaz pun daripada Allah. Nak sebut lagu mana pun mengikut Allah nak sebut lagu mana. Hadis kursi firman Allah, lafaz Nabi. Nabi faham maksud, Nabi reka sendiri ayat, buat ayat sendiri. Itu secara lengkap kan. Itu definisi Al-Quran ya. Kalam Allah ia dibawa oleh Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sini dia beza ni kan. Kalau kita dari segi orang duk ngaji akidah, dia sini dia duk balah buti ni. Al-Quran ni kalam Allah ke bukan kalam Allah. Bahasa Arab tu kan. Hak sebuti Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tu. Betul ke ada di sisi Allah lagu tu? Jadi di sinilah dua pendekatan. Satunya dia panggil ulama-ulama salaf kan. Macam Imam Pak Mazhab tu. Dia berpegang bahawa memang hak tu kalam Allah dalam bahasa Arab tu. Memang kalam Allah, duduk di sisi Allah. Tetapi setengah ulama khalaf ni pula, dia kata kalam di sisi Allah dia panggil kalam nafsi. Kalam yang duduk di Quran tu ialah kalam lafzi. Tu banyak pula kena ngaji nak tahu tu. Artinya hak duduk di sisi Allah tu tak ada bahasa, dia kata. Tetapi bila dia turun kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab, dia turun kepada Nabi Musa dalam bahasa Ibrani, dia turun kepada Nabi Isa dalam bahasa Suryani. Di sisi Allah kalam nafsi. Itu ulama-ulama kalam khalaf. Tapi ulama-ulama salaf tak. Dia kata memang lafaz itu ialah daripada Allah. Itulah dia tak serupa situ dah. Kalau siapa dia ngaji akidah dia jumpa kan benda ni dah. Salah dengan khalaf dah. Okey. Jadi kita ambil sini hadis kursi bezanya, beza tempat mana tadi? Lafaz tu. Sama-sama firman Allah. Quran lafaznya daripada, lafaz tu lafaz Allah.
Tapi hadis kursi, lafaz tu dibuat oleh Nabi kita. Nabi faham apa ya firman Allah nak, dia olah dalam bahasa dia. Siapa ada kau maksud ambo ya? Faham tak? Selagi hadis biasa, dia panggil hadis nabawi. Ada 3 tu kan? Hadis kursi, hadis nabawi, Al-Quran jelas dah. Ada pun hadis nabawi, hadis biasa ni bukan firman Allah. Nabi lapas daripada Nabi sendiri, kehendak Nabi sendiri, bahasa berbahasa Nabi. Tetapi Nabi ni oleh kerana dia dipandu oleh wahyu. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia bercakap tu kena dengan kehendak Allah, tapi bukan firman Allah. Boleh beza 3 tu Cik Gudin? Boleh dah? 3. Kau tak nampak lagi? Okey, biasa dah. Ini dia hadis kursi. Hadis kursi tak banyak dah. Ini perbezaan dengan Al-Quran, maka ambo tulis sini ya. Lafaz dan makna Al-Quran adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan hadis kursi maknanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan lafaznya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, beza dengan hadis kursi, membaca Al-Quran adalah ibadat. Walaupun kita tak faham. 1 huruf 10. Ada dalam hadis Nabi sebut baca 1 huruf boleh 10. Enggak boleh pahala. Tetapi tidak dengan hadis kursi. Kalau kita baca hadis tak boleh pahala baca ni. Tidak jadi ibadat lah. Itu beza dia. Yang ketiga, untuk mengisbatkan Al-Quran mesti dengan syarat mutawatir. Kita dah belajar dah kan? Al-Quran ni ialah perkhabaran mutawatir. Ia tidak payah disemak sahih ataupun tidak. Dia tinggi pada sahih. Tetapi hadis kursi tidak disyaratkan demikian. Hadis kursi ni jadi mustarak. Hadis kursi juga mempunyai perbezaan dengan hadis nabawi. Lafaz dan makna hadis nabawi adalah daripada Rasulullah tetapi melalui wahyu. Tadi. Maknanya daripada Nabi, lafaz pun daripada Nabi. Dia beza mana dengan hadis kursi? Hadis kursi, lafaz Nabi, makna daripada Allah. Boleh tak? Okey. Sedangkan hadis kursi maknanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan lafaznya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas dah merasa tak? Agak-agak boleh royak kat orang dah. Acik royak sikit beza 3 perkara tu misalnya. Boleh cerita kat orang Kalau boleh royak tu cem faham lah. Okay. Bilangan hadis kursi amat sedikit. Sebab tu kalau kita tengok hadis kursi, qala Allah Ta'ala, pelik dah. Ana inda zanni abdi bi. Ada dia kata. Aku bersama dengan sangkaan hamba-Ku. Tu yang kata. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala. Nabi bersabda, Allah berfirman. Dia jadi gitu hadis kursi. Kalau hadis biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innamal a'malu binniyat. Salah. Ni tak Nabi bersabda, Allah berfirman. Sebab tu bahasa Allah dia kata. Ana inda zanni abdi. Aku bersama dengan sangkaan hamba-Ku. Itu dia pelong kita sekolah lagu mana. Sebab tu saya kata, kalau kita kata pusu tu ngosek, jadi ngosek sungguh. Dah kita skor ngosek dah. Pakat tak segi dekat belakang. Tak apa. Bila dah hamba aku skor benda tu ngosek, aku ngosek sungguh. Tuhan yang kata. Nampak tu jadi dah. Kata bomo kan jadi ya. Dia skor jadi dia. Dia tengok ambil geluk. Oh nampak. Nampak dalam apa? Dari boyo dia. 10 hujung 14 belas. Ni nampak sungguh sebab dia skor nampak dah. Sebahagian ulama mengatakan bilangnya hanya 200 lebih saja. Tak banyak hadis kursi. Jenis Allah berfirman. Terdapat ulama yang mengumpulkan ke dalam satu kitab. Antaranya yang masyhur ialah Al-Ithafat As-Sunniyah Bil Ahadithil Kursiyah oleh Abdul Rauf
Al-Munawi. Ni ulama kemudian dah abad yang ke-11 Hijrah dah. 1031 mati dia. Dia kumpul hadis-hadis kursi. Benda pun tidak tebal lah kitabnya, dapat ada berapa ratus dah. Tidak beribu-ribu sebagaimana Sahih Al-Bukhari. Beliau mengumpulkan sebanyak 272 hadis kursi. Hukum hadis kursi ialah tertakluk kepada syarat-syarat makbul. Kita kata dah firman Allah. Firman Allah tu suku. Tapi orang yang beroyak. Muka Nabi dia sebut. Ada pun Al-Quran, dia mutawatir dah. Hadis kursi ni, dia bergantung juga kepada riwayat. Habis ini, kita buat hadis kursi dah. Bincang ni kita buat. Kita nak bincang pula. Dan berapa? Nak berapa setengah dah. Hadis marfu' pula. Bagaimana hadis marfu'? Hadis marfu' ialah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama ada dalam bentuk perkataan, perbuatan, pengakuan atau sifat. Beza mana dengan hadis biasa ni? Rasulullah tidak bersabda, Rasulullah tidak buat. Tetapi sahabat yang dia sebut, dia buat, dia sandarkan Nabi. Hak aku buat lagu ni hak Nabi buat. Contohnya apa dia? Sayyidina Uthman dia ambil wuduk. Diriwayatkan oleh seorang sahabat lain, dia tengok Sayyidina Uthman wuduk. Di antara kita ambil benda sunat, benda wajib wuduk ni kan. Ulama-ulama tu hadis ni dah. Sayyidina Uthman basuh tangan, kemudian dia berkomor 3 kali, isap air dari hidung apa kan. Semua benda tu sudah tu sahabat perhati, sudah dia ambil wuduk tu, dia kata beginilah Rasulullah mengambil wuduk. Bukan tengok Rasulullah ambil ni. Jadi dia sandar kepada Rasulullah. Hadis lagu ni dia panggil hadis marfu'. Bila? Kalau dia kata aku lihat Rasulullah berkomor-komor, basuh tangan apa semua tu, hak tu hadis bukan hadis marfu', hadis biasa dah. Hadis marfu' ni sahabat buat, perbuatan dia sandar kepada Nabi sallallahu. Udah dah biasa dah. Belik? Tak belik dah. Ayat ni mana ayat? Bersandarkan kepada Nabi. Saat ni lah contoh. Riwayat saat ni bukan, ni katakanlah Abu Hurairah lah. Bukan dia tengok Nabi ambil sembahyang. Kalau dia kata aku lihat Rasulullah, dia panggil hadis fi'li. Hadis perbuatan Nabi kan. Aku lihat Rasulullah berkomor, lepas tu dia masukkan air dalam hidung, kemudian basuh muka, basuh tangan. Hak tu dia panggil hadis fi'li. Tengok Nabi buat. Tapi hak ni bukan Nabi buat. Sayyidina Uthman ambil wuduk. Dia ni sahabat, dia bukan Nabi. Dia ambil tu sahabat lain perhati tengok. Dia kelih sudah dia wuduk tu. Dia paling ke sahabat dia kata, wuduk yang cara aku ambil saat ni ialah beginilah Rasulullah berwuduk. Ni dia tengok. Ni dia bayar sama tengok. Hak tu tengok Nabi, hak ni tengok sahabat. Sahabat tengok dia. Sahabat tu tengok Nabi. Osman tengok Nabi. Dia buat. Lepas tu orang lain tengok Osman buat, dia royak Nabi buat gini. Tu ayat dia. Betul. Apa ya sudah? Okey. Itulah sebabnya betul-betul kita percaya kok semua. Sebab dia panggil marfu'. Kita terima tu kerana kita percaya kok semua. Kita bukan tengok Nabi sendiri. Uthman kata dia tengok kan. Kalaulah Uthman itu pula aku melihat dia, Uthman pula dia tak royak dia tengok Nabi. Dia tak royak dia tengok Nabi. Dia kata begini cara Nabi. Kalau Uthman kata aku lihat Nabi gini, tu dia jadi hadis biasa pula. Ada sanad kan? Ni dia tidak royak aku tengok kau, Nabi royak kat aku ke dak. Baiklah. Okey. Tu dia jadi dia tu tidak dia jadi hadis ni mustarak ni. Dia duduk tengah-tengah ni. Sebab macam ada ragu sikit. Tapi tak tolak ni. Okey.
Ia sama ada yang menisbahkannya ialah sahabat atau tabi'in atau orang yang selepasnya. Okey. Tabi'in ni memanglah dia tak ada dengan Nabi. Dah, tapi dia dengan sahabat. Dia pun mungkin Sayyidina Utsman royak ke dia kan. Beginilah cara Nabi. Ini contoh hadis marfu'. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla raka'atal fajr ittaja'a ala syaqqil ayman. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkisah dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah usai mengerjakan 2 rakaat fajar subuh, Nabi berbaring di atas lambu kanannya, miring di sebelah kanannya. Tengok dia. Dia royak gitu. Nabi kalau biasa-biasa ayat dia longgar tak? Dia kata Nabi kalau biasa kalau dia sudah semaya 2 rakaat solat sunat subuh nanti kau gebeng kan, dia nyenggih sebentar dia kata. Tak. Jadi ayat tu tidak kemah. Cahaya ke Aisyah. Tapi hak selagi tu dia disebut betul-betul nah. Nabi bersabda, misal tak? Apabila sudah semaya 2 rakaat maka hendaklah kemah tu tak. Hak ni dia cerita gitulah. Masa-masa aku duduk dengan Nabi mula, dia gitu ya. Okey, ada. Sanadnya pula sama ada bersambung atau terputus. Hadis marfu' dapat dibahagikan kepada 4 jenis, iaitu hadis qauli perkataan, hadis fi'li perbuatan, marfu' takriri pengakuan, marfu' wasf atau sifat. Okey. Takriri itu dia pengakuan lah. Wasf ni maknanya dia menceritakan sifat-sifat Nabi. Okey. Hadis marfu' juga bergantung kepada syarat-syarat makbul untuk menentukan sama ada ia termasuk dalam hadis makbul atau hadis mardud. Nak terima ataupun tak terima kena cek dia. Sebab tu dia duduk mustarak, cek tengok, kalau dia tu tak layak maka dia ditolak. Habis hadis marfu' dah terbuang. Kita pergi pula hadis mauquf. Pula dah. ISO 840 tak? Tengok hadis mauquf lah. 841. Hadis mauquf ialah setiap apa yang disandarkan kepada sahabat, sama ada dalam bentuk perkataan, perbuatan, pengakuan atau sifatnya, sama ada sanadnya bersambung atau terputus. Tadi dia sandar ke Nabi, ni sandar ke sahabat pula. Jadi kau kita nampak sini kau jauh dah. Tadi Sayyidina Utsman kata, aku tengok Nabinya belah ni. Ada pun hadis mauquf ni pula. Orang tabi'in ni pula. Hak tak ada dengan Nabi. Dia kata, kalau sahabat dulu gini. Ini perbuatan sahabat, dia kata. Dia sandar ke sahabat pula lah. Tak disandar ke Nabi dah. Jadi sandar ke sahabat ni, dia panggil hadis mauquf. Contoh mauqufnya, qala al yuhadditsun nas bima ya'rifun atuhibbuna an yukadzdzib Allah wa rasuluh. Ali bin Abi Talib berkata, berbicaralah kepada orang lain dengan apa yang mereka fahami. Apakah engkau mahu Allah dan Rasulnya didustakan? Dia tak ayat Nabi ni. Sandar ke dia. Orang ni mari riwayat, dia kata Sayyidina Ali kata berbicaralah kepada orang lain dengan apa yang mereka fahami. Apakah engkau mahu Allah dan Rasulnya didustakan? Sayyidina Ali tak royak Nabi kata, dia kata. Jadi orang lain kata, aku ambil perkataan ni daripada Sayyidina Ali. Jadi hadis lagu ni dia bukan sandar ke Rasulullah tapi sandar ke sahabat. Tapi oleh kerana sahabat ni boleh dipercayai, gitulah. Maka hadis lagu ni dia panggil hadis mauquf. Seperti hukum hadis marfu', hadis mauquf juga meliputi makbul dan mardud. Makbul boleh terima ataupun tak boleh terima, bergantung kepada sanad dia. Tapi bila dah Bukhari ni, bila Bukhari sendiri dah cek molek mana hadis ni jadi makbul walaupun mauquf. Asalnya mustarak. Tengok kan? Setelah diproses-proses jadi makbul. Ulama mengatakan bahawa sekalipun hadis mauquf ini sahih, ia tidak boleh dijadikan hujjah pada asalnya. Sebab dia longgar. Dia tak ayat Nabi kan?
Sahih, walaupun kita sahih. Sahih tu dari segi sanad tu siapa. Tapi tidak boleh dijadikan hujah. Tetapi hanya boleh menyokong dan menguatkan hadis-hadis dhaif sahaja dia. Nak berdiri atas kaki dia tak boleh. Situ dah. Habis hadis mauquf, banyak habisnya. Biasa pula kita bincang pula hadis maqtu'. Apa makna maqtu'? Maqtu' ni makna putus. Terpotong. Qata'an ni putus. Terpotong. Maqtu'. Hadis maqtu' ialah setiap perkataan dan perbuatan yang disandarkan kepada tabi'in atau orang selepasnya yang diriwayatkan dengan sanad yang bersambung atau terputus. Sekat tabi'in, ni kat sahabat. Maknanya kita tengok tu koko debek, nampak tak? Tadi marfu', mauquf, ni maqtu' nak pula. Sandar ke sahabat. Sandar ke sahabat pula. Sandar ke tabi'in nak pula. Misalnya Sa'id Al-Musayyab. Kita riwayatkan bahawa ini Sa'id Al-Musayyab kata. Dia tidak kata dia ambil daripada sahabat. Tapi dia sendiri. Jadi, orang kedua ni dia sandar kepada Sa'id Al-Musayyab. Maka hadis lagu ni dia panggil hadis maqtu'. Pastikan perbezaannya dengan hadis munqati' yang kita belajar dulu. Itu kena tengok semula dah, sudah. Hukum hadis maqtu' sama seperti hadis marfu' dan mauquf, sekalipun hadis maqtu' itu sahih, ia tidak boleh dijadikan hujah kepada hukum syarak. Jadi sekat hak bolehnya sekat hadis marfu'. Hadis mauquf dengan hadis maqtu' ni tidak boleh dijadikan hujah. Sebab itulah bila nak ngaji kau ni kena pakai kau ni. Kalau royak mulut rasa tak takut mana. Sebab tu orang tak ngajar kau ni balas biasa. Ambo dulu pun nak ngajar ni tanya dulu ada kau ni. Kata ada kau ni tak berani berroyak mulut gitu, duk ngatuk gitu dah. Tak takut mana. Ni kena ada ni. Betul tak? Okey. Habis hadis maqtu' kita buat tinggal dua lagi. Iaitu i'tibar hadis ni dulu. Musnad, muttasil dan ziyadatus thiqah. Apa dia? Hadis musnad, muttasil dan ziyadatus thiqah ni, hadis musnad ialah hadis yang bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun sanadnya bersambung dan memenuhi adalah satu syarat hadis makbul, namun tidak semestinya ia sahih kerana terdapat syarat-syarat lain yang perlu dipenuhi. Itu dipanggil hadis musnad. Dia bersandar dia. Hadis muttasil pula ialah hadis yang juga bersambung sanadnya sama ada sampai kepada Rasulullah secara marfu' atau hanya kepada sahabat mauquf. Ini bermakna mana-mana hadis marfu' atau mauquf yang sanadnya bersambung dinamakan muttasil. Ni macam seolah macam cerita hak tadi juga ni. Dia panggil muttasil kalau hak tu sambung. Adapun ziyadatus thiqah pula ialah tambahan perkataan yang dibuat oleh perawi yang siqah ke atas riwayat perawi siqah yang lain. Dia tambah gini. Ini ada satu matan hadis dia tambah. Dia tambah. Jadi ini dipanggil ziyadah, tambahan. Tambahan tersebut sama ada berlaku pada matan hadis dengan menambah satu perkataan atau sejumlah perkataan atau tambahan dibuat pada sanad hadis. Kadang-kadang dia nak suruh orang faham kan. Bila hadis itu dia tambah perkataan dia. Dipanggil ziyadah. Sehingga hadis mauquf menjadi hadis marfu' atau hadis mausul menjadi hadis mursal. Hukum tambahan yang dilakukan perawi yang siqah terhadap matan hadis sekiranya tidak bercanggah dengan riwayat perawi siqah atau lebih siqah daripadanya, maka hukumnya diterima. Tambah ni pula nak tengok orang yang menambah saat ni siapa dia yang menambah. Ziyadah saat ni yang menambah. Kalau orang tu boleh dipercayai, dia tambah pun tak apa sebab dia tambah betul dengan penuh kepahaman dia dan dia pula orang amanah kan. Maka hadis tu walaupun ada tambahan boleh diterima. Bergantung kepada diri orang yang menambah itu. Okay. Tetapi sekiranya bercanggah maka tambahan tersebut tertolak. Kalau nampak pelik kan, kena tolak juga. Okay. Ulama berselisih pendapat tentang tambahan yang dilakukan oleh perawi yang siqah terhadap sanad hadis. Sanad ni orang pula ni. Perawi-perawi dia tambah orang situ.
Ada yang mengatakan bahawa riwayatnya diterima dan tidak kurang juga menolaknya. Okay. Habis Anissa, akhir sekali iktibar, mutabi' dan syahid. Salah tu sahih, tinggal huruf Y. Ni betul lah. Gapo dia di iktibar, mutabi' dengan syahid. Maksud iktibar ialah kajian dan penyelidikan yang dilakukan bagi mengenal pasti turuk mana jalan-jalan atau perawi lain bagi sesebuah hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi sahaja. Dia buat. Biasanya adalah dia di bawah-bawah kata hadis tu dia tulis ni iktibar, makna dia buat kajian, penyelidikan. Okay. Kajian ini dilakukan bagi mengesahkan adakah terdapat turuk jalan-jalan atau perawi lain menyertainya dalam riwayat tersebut. Beginilah. Misalnya kalau dia nak menguatkan hadis tu ada satu jalan perawi dah. Dia cuba cari jalan lain. Jalan lain untuk menguatkan hadis tu. Mutabi' pula ialah hadis yang mana perawi-perawi menyertai sama perawi hadis yang dianggap fard gharib tadi, sama ada dari sudut makna dan lafaznya atau dari sudut maknanya sahaja tetapi melalui sahabat yang sama. Again. Perawi sahabat ni seorang ni Abu Hurairah kata tak. Tiba-tiba riwayat nak sampai ke Abu Hurairah tu sanad dia jadi gharib. Gharib makna terpencil. Nampak macam tak berapa kemah dah. Maka dia buat mari jalan lain. Jalan lain supaya nak menguatkan hadis tu, jadi jalan lain ni dia panggil mutabi', mengikut. Dia sapa ke Abu Hurairah juga. Nak boleh sapa ke Abu Hurairah tu katalah 5 orang dah. 5 orang satu jalan, dia cari jalan lain pula nak sapa ke Abu Hurairah. Situ dah. Dia nak sapa ke Abu Hurairah tu lalu dia ni hok jumur riwayat hadis ni tok macam Bukhari sendiri tok jopong Abu Hurairahnya. Dia melalui orang tengah kan. Jadi dia nak suruh menguatkan, dia cari orang tengah lain pula. Okey. Hadis syahid pula ialah hadis yang sama pengertiannya dengan hadis mutabi' tetapi berbeza dari sudut sahabat saja. Tak ada masalah. Serupa kok. Dia cuma sahabat lain. Kalau mutabi' sahabatnya sama dengan hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi tadi, gharib, tetapi syahid ialah lafaz dan makna atau maknanya sahaja sama dengan hadis tersebut tetapi berlainan sahabat. Itu berlainan sahabat, itu berlainan lafaz. Hadisnya boleh dijadikan saksi sahaja kepada hadis fard. Hadis fard ni hadis tunggal lah. Dia ni hanya dijadi saksi. Tapi kalau nak ambil dia tu, kalau kita tengok ni hadis mutabi', maka dia tidak boleh dijadikan hujah hukum ataupun sebagainya. Jadi sebab itulah, daripada dia faham ginilah, apabila ulama-ulama dia nak ambil sebagai hujah kan, dia kena tengok hadis ni hadis mutabi' ke hadis syahid ke, tak boleh ambil ni. Untuk membantu boleh. Okay. Jadi maknanya orang nak sebagai ahli fiqh, orang ulama-ulama fiqh lah dah. Dia kena kenal ni bagian ni. Dia kena kenal, dia nak buat hujah dia, nak kata satu ibadat tu sah ke batal. Dia kena tengok kategori hadis tu. Kalau hadis tu walaupun apa tapi hadis ni bersifat syahid, mutabi' kan, dia tidak boleh jadikan sebagai hujah untuk dia. Dia nak jatuh hukum, makna hukum dia adalah sah misalnya. Ini hadisnya. Jadi kalau orang lain tengok, tak boleh pakai hadis ni. Dia kena cari hadis yang lain. Jadi maknanya sebab tu baru kita nampak kelas kita ni tak boleh nak ambil, tak tahu mana dah. Kena pakai sungguh lah. Baru dia boleh menjadi ulama-ulama fiqh, fuqaha, nak jadi fuqaha dah. Semacam Imam Syafi'i kan. Dia bukan kata ambil hadis tu boleh buat selalu dak. Dia melihat pula kepada jenis mana hadis tadi. Okey. Jadi kita sebenarnya kita ngaji ni kita nak tahu benda kan, walaupun kita tak ada kapasiti nak kebolehan kita nak jauh lagi lah, cuma kita nak tahu je ni. Begini rupanya ulama-ulama para fuqaha membentuk hukum-hukum yang sapa kepada kita. Okey, Imam Nawawi apa semua kan. Okey. Contohnya daripada Abu Salamah bin Abdurrahman daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dakhalat imra'atun nar fi hirrati habasatha
maksudnya telah dimasukkan seorang wanita ke dalam neraka disebabkan dia telah mengurung seekor kucing. Kita lagi dengar dah ada ni. Riwayat Imam Ahmad. Setelah para ulama melakukan iktibar, dia tengok sanak ni, terdapat hadis ini, mereka menjumpai bahawa hadis ini juga diriwayatkan oleh beberapa orang perawi yang lain. Antaranya Humaid bin Abdurrahman daripada Abu Hurairah. Okey. Jadi riwayat Humaid inilah dinamakan sebagai mutabi'. Nampak tak? Jadi selain itu para ulama juga menemui hadis ini telah diriwayatkan oleh sahabat yang lain selain daripada Abu Hurairah, antaranya riwayat Abdullah ibnu Umar, Jabir dan Abdullah radhiyallahu anhu dan Asma binti Abu Bakar. Jadi riwayat-riwayat tersebut dinamakan syahid ataupun syawahid untuk menguatkan hadis itu kepada hadis riwayat Abu Hurairah. Jadi kedua-dua hadis mutabi' dan syahid juga tidak semestinya sahih dan makbul, malah ia mungkin makbul ataupun mungkin mardud, diterima ataupun ditolak. Adapun iktibar bukanlah hadis, sebaliknya ia merupakan proses bagaimana untuk mendapatkan hadis mutabi' dan syahid bagi mengenal pasti adakah hadis lain yang seperti dengan hadis bab tadi. Okey. Ini kita sambung